Untuk pengenalan, demografi ialah kajian tentang penduduk meliputi umur dan dina kelahiran, kematian, migrasi dan nisbah tanggungan. Kajian ini dijalankan di Kampung Rayan Serian yang merupakan penempatan tradisional masyarakat Bidayuh. Kawasan ini dipilih kerana mewakili komuniti luar bandar yang sedang mengalami perubahan demografi selaras dengan arus pembangunan moden. Fokus utama kajian ialah perubahan demografi dan struktur isi rumah serta kesannya terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan pembangunan komuniti. Antara objektif kajian kumpulan kami, yang pertama iaitu menganalisis ciri-ciri demografi penduduk dan struktur isi rumah di Kampung Rayang Serian. Yang kedua, mengaplikasikan konsep demografi seperti kesuburan, kematian, migrasi dan nisbah kebergantungan. Yang ketiga, mentafsir tren demografi dan kesannya terhadap aktiviti ekonomi, struktur keluarga dan pembangunan komuniti. Dan yang terakhir, iaitu keempat, mempersembahkan data demografi secara sistematik dan visual. Untuk penerangan kawasan kajian kami, Kampung Rayang terletak di daerah Serian, Sarawak. Majoriti penduduk di sana iaitu masyarakat Bidayuh Semabang. Anggaran penduduk di Kampung Rayang seramai 1,438 orang. Kawasan ini merupakan kawasan luar bandar dengan penempatan tradisional sejak awal 1820-an. Dari segi ciri-ciri sosioekonomi, pekerjaan utama masyarakat di Kampung Sungai Rayan iaitu berkhidmat, pertanian, buruh dan bekerja sendiri. Antara aktiviti pertanian yang masyarakat Kampung Rayang lakukan iaitu menanam lada hitam, getah dan buah-buahan. Kemudahan yang terdapat di Kampung Sungai Rayang seperti sekolah rendah Kebangsaan Rayang dan juga hospital Serian yang berdekatan dengan kampung tersebut. Terdapat kanak-kanak dan warga emas yang bergantung kepada penduduk yang umurnya bekerja. Hubungan kekeluargaan dan sokongan sosial dalam komuniti di Kampung Rayang dilihat masih kukuh. Seterusnya ialah metodologi. Untuk metodologi, kami menggunakan dua kaedah pengumpulan data, iaitu dari data primer dan juga sekunder. Untuk primer, kami menggunakan soal selidik dan juga temu bual bersemuka kepada penduduk kampung. Bagi soal selidik, kami menggunakan soalan berstruktur, iaitu dalam soalan tersebut ada umur, jantina, pekerjaan, perkahwinan dan lain-lain lagi. Untuk data sekunder pula, kami memperoleh maklumat daripada sumber rasmi, iaitu seperti DOSM, artikel jurnal dan juga laman kerajaan yang sahih. Untuk kaedah persampilan, kami menggunakan sampel rawat mudah dan juga bertujuan untuk bertemuan kepada penduduk Kampung Rayang. Untuk kaedah analisis data, kami menggunakan SPSS untuk menganalisis deskriptif bagi jumlah penduduk, komposisi umur dan juga lain-lain. Kami juga menggunakan Microsoft Excel untuk membuat jadual. Untuk analisis dapatan kajian, di sini saya akan ringkaskan menjadi kepada jumlah isi rumah yang kami telah kunjungi ialah sebanyak 13. Jumlah keseluruhan penduduk yang dalam isi rumah ialah sebanyak 64 orang. 31 terdiri daripada lelaki dan juga 33 terdiri daripada perempuan. Perempuan sedikit lebih ramai berbanding dengan lelaki. Saiz rumah yang paling ramai ialah seramai 7 orang, iaitu sebanyak 6 rumah. Yang paling sedikit ialah 3 orang, iaitu 5 buah rumah. Dan majoriti yang setiap ada penduduk, setiap ahli dalam rumah ialah 4 hingga ke 6 orang. Bagi nisbah jantina, 94 lelaki bagi setiap 100 perempuan. Kesimpulan, komposisi jantina adalah seimbang. Ada perbezaan kecil sahaja. Untuk komposisi umur, majoriti adalah berumur 15 hingga ke 64 tahun yang menunjukkan tenaga kerja aktif dalam penduduk kampung. Terdapat juga kanak-kanak yang berusia 0 hingga 14 tahun, golongan produktif iaitu 15 hingga 64 tahun dan warga emas
berumur 65 kan jadual piramid di atas. Piramid tersebut hampir membentuk pegun ataupun stationary. Taburan umur bagi dewasa dan jika muda adalah agak seimbang. Ciri utama dalam piramid ini adalah golongan produktif yang lebih dominan, menunjukkan tenaga kerja yang aktif. Umur bagi warga emas yang ditunjukkan pada piramid tersebut menunjukkan semakin ketara, dan ini menunjukkan jangka hayat meningkat dan kesehatan menjadi lebih baik. Untuk golongan muda pula tidak terlalu besar dan menunjukkan kadar kelahiran yang terkawal. Di bahagian 4.0, analisis dapatan kajian akan beralih kepada ciri-ciri isi rumah di kampung raya, khususnya dari aspek saiz isi rumah dan bilangan anak. Data daripada 13 isi rumah menunjukkan jumlah ahli keseluruhan selamat 64 orang. Rata saiz isi rumah adalah 4.92 dibundangkan kepada 5 orang bagi setiap isi rumah. Sebanyak 38.5% isi rumah mempunyai 4 orang ahli. 30.8% mempunyai 6 orang ahli. 15.4% mempunyai 5 orang ahli. Manakala 7.7% masing-masing mempunyai 3 dan 7 orang ahli. Majoriti isi rumah bersaiz sederhana membuktikan amalan tinggal bersama masih kukuh. Struktur ini mengukuhkan sokongan sosial dan ekonomi dalam komuniti. Dari segi bilangan anak, 38.5% isi rumah mempunyai 1 orang anak sahaja, 30.8% mempunyai 4 orang anak, 23.1% mempunyai 2 orang anak, dan hanya 7.7% mempunyai 3 orang anak. Perancangan keluarga menjadi sebab utama bagi 69.2% isi rumah. Keupayaan ekonomi sebanyak 23.1%, manakala budaya dan agama hanya 7.7%. Kesimpulannya, masyarakat kampung raya kini lebih mengutamakan kestabilan ekonomi dan perancangan keluarga berbanding generasi terdahulu yang cenderung mempunyai keluarga besar. Hal ini serari dengan tren penurunan kadar kesuburan di peringkat kebangsaan. Seterusnya, kami akan membentangkan corak kematian dalam kalangan isi rumah di kampung raya, khususnya dalam tempoh 5 tahun yang lepas. Berdasarkan jadual 4.6, daripada 13 isi rumah, hanya 23.1% melaporkan kematian ahli keluarga. Setiap isi rumah yang terlibat merekodkan 1 kematian sahaja. Selebihnya, 76.9% tiada kematian yang berlaku. Punca kematian kebanyakan adalah penyakit biasa, namun responden tidak menyatakan jenis penyakit secara spesifik. Ini menjadi batasan kajian maklumat terperinci seperti umur, penyakit kronik atau rekod kesihatan tidak dapat diperoleh. Akses kepada kemudahan kesihatan adalah memuaskan penduduk kampung raya. Semua responden yang mengalami kematian menyatakan tiada masalah mendapatkan rawatan sebelum kematian berlaku. Hal ini demikian kerana hospital yang terdekat iaitu Hospital Serian terletak hanya 5 km dari kampung dan boleh dicapai dalam masa singkat. Walaupun data kematian terhad, tetapi tahap akses kesihatan penduduk kampung masih dianggap baik dan menyumbang kepada peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat setempat. Corak migrasi penduduk kampung raya terbagi kepada 3 aspek, iaitu penduduk asal, migrasi keluar dan amalan ketua kediaman. Pertama ialah penduduk asal. Seramai 84.6% responden berasal daripada kampung raya. Ini menunjukkan komuniti ini masih didominasi penduduk tempatan. Selebihnya 15.4% berasal daripada kawasan lain seperti Sibuyau dan Kampung Semabang. Faktor utama mereka ialah pekerjaan selain perkahwinan dan hubungan kekeluargaan. Ini membuktikan kampung raya masih mempunyai daya tarikan dari segi peluang pekerjaan dan jaringan sosial. Kedua ialah migrasi keluar. Sebanyak 23.1% isi rumah melaporkan ahli keluarga yang menetap di luar kawasan, terutamanya di Kuching. Tujuan utama mereka ialah pekerjaan dan pendidikan kerana peluang dan kemudahan lebih tertumpuk di bandar.
Kesannya menyebabkan pengurangan tenaga kerja muda di kampung, peningkatan kebergantungan kepada golongan umur pekerja yang tinggal, serta perubahan struktur keluarga tradisional. Ketiga ialah amalan doa kediaman. Seramai 23.1% responden terlibat dalam amalan tinggal bergilir antara kampung dan bandar. Contohnya, seorang responden memiliki kediaman kedua di Matang, Batu Lapang. Beliau menetap di Matang dari Isnin hingga Jumaat untuk bekerja dan pulang ke kampung raya pada Sabtu dan Ahad. Faktor pendorong ialah tuntutan pekerjaan, pendidikan anak dan urusan keluarga. Kesimpulannya, walaupun migrasi keluar golongan muda berpotensi mengurangkan tenaga kerja produktif, amalan dua kediaman menunjukkan bahawa hubungan dengan kampung asal masih kekal kuat dan identiti komuniti belum terputus sepenuhnya. Berdasarkan jadwal di atas menunjukkan taburan bagi penduduk umur yang bekerja yaitu seramai 39 orang dan juga warga emas sebanyak 25 orang. Bagi nisbah kebergantungan belia, kami 41 belia bagi setiap 100 penduduk yang bekerja. Golongan produktif menanggung keperluan belia seperti pendidikan, makanan dan juga kebajikan. Bagi nisbah kebergantungan warga emas, 23 warga emas bagi setiap penduduk umur yang bekerja. Golongan produktif yang menanggung warga emas dari segi sosial dan juga ekonomi. Untuk nisbah keseluruhan yaitu warga emas tambah belia, 64 tanggungan bagi setiap 100 penduduk umur yang bekerja. Beban tanggungan yang agak tinggi dan juga tekanan daripada segi ekonomi, perbelanjaan isi rumah dan juga tanggungjawab sosial. Ini menunjukkan beban tanggungjawab terhadap penduduk kampung yang bekerja adalah sederhana ke arah yang lebih tinggi. Seterusnya ialah bahagian perbincangan. Saya akan membentangkan 3 aspek utama, iaitu struktur penduduk, kedua kesuburan dan saiz isi rumah, ketiga ialah mortaliti dan penuaan penduduk. Bagi struktur penduduk, majoriti penduduk yang menetap di kampung rayang adalah terdiri daripada golongan umur yang bekerja, iaitu 15 hingga 64 tahun. Golongan inilah yang akan menyokong ekonomi di kampung rayang. Nisbah jantina pula ialah seimbang, namun isu utama yang perlu diberi perhatian ialah migrasi keluar golongan muda. Hal ini menyebabkan tenaga kerja di kampung tersebut berkurangan dan bebangan tanggungan juga semakin meningkat, terutamanya terhadap golongan warga emas yang memerlukan perhatian lebih pada masa hadapan. Kedua ialah kesuburan dan saiz isi rumah. Purata saiz isi rumah ialah 5 orang, kadar kesuburan pula semakin menurun, dipengaruhi oleh perancangan keluarga, kemampuan ekonomi dan kos pendidikan. Trend ini selari dengan trend di Malaysia secara keseluruhan namun dalam jangka panjang ia akan menjejaskan bekalan tenaga kerja di kampung raya. Dan yang ketiga ialah mortaliti dan penuaan penduduk. Kes kematian di kampung rayang adalah rendah. Hal ini menunjukkan kesihatan komuniti yang baik. Walau bagaimanapun, jangka hayat yang meningkat bermakna bilangan warga emas juga turut bertambah. Dan ini akan menimbulkan cabaran dari segi kos penjagaan dan tekanan kepada golongan bekerja. Secara ringkasnya, apa yang kita dapat simpulkan di sini ialah kampung rayang mempunyai struktur penduduk yang stabil buat masa ini. Namun, trend penuaan dan penurunan kesuburan memerlukan perancangan pembangunan yang lebih mampan untuk masa depan kampung. Sekarang saya akan membentangkan trend migrasi dan urbanisasi dan trend nisbah kebergantungan di kampung rayang. Untuk trend migrasi dan urbanisasi, kampung rayang mengalami migrasi keluar dalam kalangan golongan muda yang kebanyakannya berhijrah ke bandar untuk tujuan pekerjaan dan pendidikan. Menurut Department of Statistik Malaysia 2023, hal ini berlaku kerana peluang pekerjaan dan kemudahan yang lebih baik di bandar. Akibatnya, urbanisasi semakin meningkat dan mempengaruhi kehidupan luar bandar. Menariknya, terdapat juga penduduk yang mengamalkan fenomena dua kediaman, yang bermaksud penduduk akan tinggal secara bergila-gila di bandar dan kampung. Namun,
hubungan kekeluargaan dan identiti kampung masih lagi dikekalkan. Dalam jangka panjang, hal ini boleh mengubah struktur demografi kampung dan meningkatkan nisbah tanggungan sekaligus melemahkan lagi pembangunan ekonomi di kampung rayang. Bagi tren nisbah kebergantungan pula, jumlah nisbah kebergantungan kampung rayang adalah dicatatkan sebanyak 64,10, yang bermaksud bagi setiap 100 penduduk yang bekerja, terdapat 64 orang tanggungan. Ini menunjukkan beban tanggungan yang agak tinggi dalam komuniti di kampung rayang. Nisbah belia yang tinggi memerlukan peruntukan dalam pendidikan dan kebajikan, manakala peningkatan warga emas telah menambah lagi kos penjagaan dan kesihatan. Kedua-dua faktor itu telah mewujudkan tekanan ekonomi kepada isi rumah dan meningkatkan tanggungjawab sosial komuniti. Jika pendapatan tidak meningkat seiring, golongan bekerja akan terus menghadapi tekanan ekonomi yang lebih besar pada masa hadapan. Secara keseluruhannya, apa yang dapat kita simpulkan daripada perbincangan ini? Kampung raya mempunyai struktur penduduk yang seimbang, namun proses penuaan mula berlaku. Kesuburan juga semakin menurun akibat faktor moden dan migrasi telah mempengaruhi tenaga kerja. Kemudian, nisbah kebergantungan yang tinggi juga telah memberi beban yang besar kepada golongan bekerja. Semua ini telah memerlukan perhatian serius dalam perancangan pembangunan kampung pada masa hadapan. Baik, seterusnya saya akan menerangkan tentang kesan tren demografi terhadap ekonomi di kampung raya. Apa yang kita lihat di sini ya, berdasarkan jadwal ini, kita dapatkan bahwa sektor perkhidmatan merupakan yang paling dominan, yaitu sebanyak 38,5%, diikuti oleh sektor buruh sebanyak 30,8% dan bekerja sendiri sebanyak 23,1%. Hanya sebagian kecil, yaitu 7,7% yang tidak bekerja atau bersara. Ini menunjukkan bahawa majoriti penduduk aktif dalam ekonomi. Dari segi tenaga kerja, kampung ini mempunyai tenaga kerja yang mencukupi kerana majoriti penduduk berada dalam umur bekerja. Ini membantu menyokong aktiviti ekonomi dan pendapatan isi rumah juga akan meningkat. Seterusnya, struktur pekerjaan telah berubah di mana penduduk lebih tertumpu kepada sektor perkhidmatan, buruh dan kerja sendiri. Ini menunjukkan bahawa ekonomi kampung semakin kurang bergantung kepada pertanian tradisional dan selari dengan perubahan semasa. Namun begitu, kita juga dapat melihat ialah faktor perubahan. Faktor perubahan ini berlaku perubahan ini dipengaruhi oleh pembangunan dan urbanisasi yang membuka lebih banyak peluang pekerjaan yang bukan pertanian, yang bukan fokus kepada sektor pertanian. Oleh itu, penduduk lebih cenderung kepada sektor moden. Namun, terdapat juga isu utama, yaitu golongan muda, yaitu berlaku migrasi golongan muda ke bandar. Mereka berhijrah untuk mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang lebih tinggi kerana peluang di bandar lebih luas. Kesan migrasi ini memberi kesan kepada migrasi, yaitu pengurangan tenaga kerja aktif di kampung. Selain itu, sektor seperti pertanian dan perusahaan kecil turut terjejas serta berlaku kehilangan golongan muda yang berpotensi. Ini memberi kesan jangka panjang di mana situasi ini boleh menyebabkan kekurangan tenaga kerja produktif. Selain itu, kurang inovasi dan teknologi dalam ekonomi kampung serta pembangunan menjadi lebih perlahan. Secara kesimpulannya, aktiviti ekonomi di kampung ini masih aktif, tetapi dipengaruhi oleh perubahan struktur pekerjaan dan migrasi yang memberi kesan kepada pembangunan masa depan di kampung raya. Untuk bagian 5.2.2 struktur keluarga. Pertama, dari segi struktur keluarga ini kita boleh lihat majoriti isi rumah di kampung ini terdiri pada keluarga nuklear dan juga keluarga besar, yang menunjukkan bahawa budaya tinggal bersama masih kuat di kampung rayang ini. Namun begitu, terdapat juga perubahan semasa di mana gaya hidup moden dan tekanan ekonomi menyebabkan saiz keluarga semakin kecil. Dari segi tren, kita dapat lihat keluarga kini lebih menumpukan kepada pendidikan anak dan perancangan masa depan. Selain itu, kesan migrasi keluar dari kampung raya ini juga berlaku apabila golongan muda berhijrah ke bandar untuk bekerja, menyebabkan ibu bapa tinggal di kampung. Ini membawa kepada cabaran di mana fungsi keluarga tradisional semakin berubah dan sokongan emosi mungkin semakin berkurang.
Untuk pembangunan komuniti pula, kita boleh lihat dari segi kekuatan semasa, kampung ini masih mempunyai ramai penduduk umur bekerja yang menyokong aktiviti ekonomi dan sosial. Faktor pembangunan seperti peningkatan tahap pendidikan dan pekerjaan tetap telah membantu meningkatkan taraf hidup penduduk. Selain itu, kita juga boleh melihat kemudian asas seperti jalan raya, sekolah, dan akses kesehatan juga semakin baik. Namun begitu, terdapat cabaran utama yaitu penuaan penduduk dan migrasi keluar golongan muda. Kesan daripada situasi ini ialah tenaga kerja semakin berkurang dan penyertaan dalam aktiviti komuniti juga menurun. Dapat disimpulkan bahwa walaupun komuniti ini sedang mengalami perubahan, struktur keluarga dan pembangunan komuniti kedua struktur ini masih berada dalam keadaan yang stabil, tetapi sedang menyesuaikan diri dengan perubahan semasa. Secara keseluruhan yang dapat disimpulkan bahwa daripada kajian struktur demografi di Kampung Rayang ini, secara keseluruhannya Kampung Rayang sedang mengalami perubahan demografi. Perubahan ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, migrasi, dan juga urbanisasi. Walaupun terdapat perubahan, struktur komuniti masih berada dalam keadaan stabil. Selain itu juga, hubungan kekeluargaan dalam kalangan penduduk juga masih kuat. Apa yang dapat disimpulkan daripada kajian ini ialah komuniti luar bandar sedang berubah mengikut perkembangan zaman. Namun begitu, komuniti ini masih berjaya mengekalkan identiti serta nilai tradisional mereka. Jadi, dapat disimpulkan bahawa pembangunan dan perubahan tidak semestinya menghapuskan nilai tradisional, tetapi boleh berlaku secara seimbang dalam sebuah komuniti. Itu saja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.